Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Suhaimi Latif yang telah dirakamkan di Masjid Jami' Kampung Loh Karai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. سورة السبع. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Syukran jazilan saudara pengacara majelis yang saya hormati lagi berusaha, Tuan Haji Im Timta selaku pengerusi Masjid Kampung Loh Karai, negeri Perak, serta ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, khususnya ibu-ibu, bapa-bapa, tak dilupakan anak-anak kita, ahli keluarga kita yang turut didoakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Alhamdulillah, saya memulakan pertemuan saya dengan tuan-tuan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dengan saya mengingatkan terlebih dahulu diri saya yang dhaif ini, dan saya ingatkan para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita di saat ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul di dalam hati kita. Maknanya saya nasihatkan semua pihak, mari sama-sama kita membetulkan niat hadirnya kita ketika ini tiada sebab yang lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita semua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Setiap amalan seseorang akan disandarkan apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Kenapa datang ke masjid pagi ini, Ustaz Suhaimi? Sebab saya datang ni kerana jemputan. Saya patut kena betulkan lagi niat saya. Saya datang kerana jemputan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak ringan, tetapi bila kita tidak meluruskan niat ketika ingin memulakan perkara yang baik, terutamanya dalam beribadah, maka amalan-amalan ini semuanya kita takut seperti debu-debu halus yang berterbangan saja. Kita sudah maklum bila kita nak menunaikan solat, sebagai contoh ya ibu-ibu, bapa-bapa dan mata sekalian, sahaja saya solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala, itu lafaz. Untuk mensahkan solat kita itu niat. Di mana niat? Dalam hati. Di sini para ulama mengatakan ada lafaz tak ada niat yang betul, tak sah solat kita. Nampak? Tak ada lafaz tapi ada niat, Allah terima solat kita. Begitulah kita pada pagi ini. Saya mahu memastikan kehadiran saya serta kehadiran tuan-tuan sekalian dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Tambah-tambah tuan-tuan duduk dalam masjid, niat iktikaf, Allahu Akbar. Kau berapa masuk tadi? Kau berapa kita keluar? Setiap detik yang berlalu dikira
ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita betulkan niat, saya ingatkan perkara penting yang kedua untuk para muslimin dan muslimat dan matalah sekalian. Bila kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama selepas itu bila ingat saja Allah, angkat rasa syukur yang tidak terhingga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang mukmin. Ingat saja Allah, dia terus angkat rasa syukur. Alhamdulillah. Persoalan dia, kenapa syukur? Tanya diri kita, kenapa bersyukur? Kita jawab, saya bersyukur kerana sampai saat ini, di saat umur yang tinggal baki ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya dua nikmat yang terbesar. Nampak tuan-tuan? Apakah dua nikmat yang terbesar diberi oleh Allah kepada kita di saat ini? Tidak diberi kepada kebanyakan hamba-hambanya. Itulah dia nikmat Islam, nikmat iman. Allahu Akbar. Ketahuilah wahai ibu-ibu, bapa-bapa, rahmatullah sekalian, rumah-rumah kita, kebun-kebun kita, wang simpanan, harta benda, anak pinak, ini semua anugerah Allah. Rezeki Allah bagi, tetapi rezeki anugerah yang terbesar. Kalau dikumpulkan segala kekayaan di langit, di bumi dan di lautan, nak ditukar dengan dua nikmat ini, la yumkin. Itulah dia nikmat Islam, nikmat iman. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, selalu bisikkan ke telinga kita sendiri, ke telinga isteri dan anak-anak kita, bahawa nikmat yang Allah bagi ini banyak, tetapi yang terbesar, terpenting adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ada banyak kisah-kisah yang boleh kita telusuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan Islam dan iman itu bukan berdasarkan keturunan dia, ya. Isteri dan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri Nabi Lut tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan isteri seorang lelaki yang mengaku dirinya Tuhan, dalam surah An-Nazi'at dia menyebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Siapa suami dia ni? Firaun. Suami mengaku jadi Tuhan. Allah pilih isteri Firaun menerima hidayah. Nampak? Saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu, bapa-bapa, rahmatullah sekalian, penting kita lihat anugerah Islam dan iman itu yang sedang kita miliki. Sebab itu jaga baik-baik, ya. Jangan sampai diberi Allah ambil balik. Jadi bila kita dengar bacaan doa ini atau doa ini sedang kita baca, beri perhatian. Apakah doa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nampak doa tu? Biasa dengar doa tu kan? Apa makna doa ni? Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian, bila kita mengenangkan nikmat Islam dan iman ini, ada satu perkara penting lagi yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Bagaimana kita perolehi nikmat besar ini? Ya betul, dengan hidayah Allah, tetapi kerja buat siapa? Ini adalah kerja buat perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wajar, ya, wajar kita menyebut-nyebut, mengingati, berselawat dan mengenal dengan sepenuh hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah Khatamul Anbiya, Nabi penutup segala para nabi ini. Sebab itu saya syorkan pada diri saya dan tuan-tuan, ya betul, hari ini kita bercakap tentang Rasulullah, tapi saya ingatkan, jangan bercakap atau mengenangkan Rasulullah ini musim-musiman atau ikut hari-hari tertentu. Rasulullah mesti berada pada diri kita sepanjang waktu. Tapi tak apalah, hari ini kita bertemu dengan namanya Maulid Rasul. Saya tetap menekankan, lepas ini kita terus mengingati perjuangan yang dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menerima nikmat Islam dan iman kekal beberapa keturunan lagi, insya-Allah. Jadi di mana kita nak berkenalan, kita nak tahu siapa Nabi kita ni, jangan cari tempat lain tuan-tuan. Buka Al-Quran, kita kenal Nabi kita berdasarkan Allah kenalkan Nabi kita itu kepada kita. Jangan cari tempat lain. Saya mulakan
penelusuran penghayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan saya bacakan kepada tuan-tuan surah As-Saba ayat 28. Cuba tengok Allah perkenalkan Nabi kita ini pada kita. Kalau ada Al-Quran, buka Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nazira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surah As-Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman, dan peringatan kepada orang-orang yang melakukan keingkaran. Tetapi ya, aksarun nasi la ya'lamun, ramai manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Surah As-Saba ayat 28. Ini cerita Nabi kita. Siapa Nabi kita? Allah sebut dalam ayat ini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Saya nak syarah di sini. Kenal Nabi kita ni hebat, untuk seluruh manusia. Sedangkan sebahagian pendapat, ada pendapat mengatakan jumlah nabi-nabi, jumlah rasul-rasul ni, ada pendapat mengatakan lebih kurang 250,000, mungkin lebih, wallahu a'lam. Tetapi yang kita dimaklumkan, ramainya para nabi dan para rasul ni, ibu-ibu, bapa-bapa dan mata sekalian, diutuskan untuk kaum masing-masing. Nabi Nuh sebagai contoh, itu untuk kaum dia, bukan untuk orang lain. Nabi Lut, ini Allah hantar kepada siapa? Nabi Lut ni dihantar untuk satu kampung, satu daerah. Nama kampung tu Kampung Sadum. Hari ni kalau kita buka peta dunia, Kampung Sadum ni dekat mana? Dekat wilayah Jordan. Kenapa Allah hantar kepada Kampung Sadum seorang nabi, seorang rasul? Buka Al-Quran, Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan iz qala liqaumihi la ta'tuna al-fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah hantar Nabi Lut ni kepada satu kampung. Apa masalah kampung ini? Satu kampung buat al-fakhishah, kerosakan, kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia atas muka bumi ini. Dahsyat tak dahsyat satu kampung ni. Buat satu kejahatan tak pernah dibuat oleh manusia. Apa kejahatan dia? Buka ayat yang seterusnya. In kuntum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa'i. Satu kampung, lelakinya melepaskan syahwat kepada lelaki. Ini dalam istilah bahasa Arab. Satu kampung liwat tu bahasa Arab. Yang perempuannya terlibat dengan as-sihaq. Apa makna as-sihaq? Lesbian. Satu kampung. Allah hantar Nabi Lut berdakwah, tak mau terima. Apa yang berlaku? Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanas minal ghabirin. Kami keluarkan Nabi Lut dan ahli keluarganya yang beriman, kecuali isteri dia. Nampak? Ibu-ibu kalian ambil perhatian ya. Pasal apa isteri Nabi Lut Allah tak selamatkan? Illa imra'atahu kanas minal ghabirin. Kerana isteri Lut, kecuali isteri Lut, kerana dia termasuk dalam golongan orang yang tertinggal. Ghabirin tu maknanya tertinggal. Tertinggal, kalau kita buka kitab tafsir, hancur, musnah sekali. Apa berlaku kepada kampung Nabi Lut? Wa amtarna alaihim matara. Kami turunkan kampung itu hujan. Hujan ni bukan hujan yang turun dekat rumah 2-3 hari ni, bukan air, hujan batu. Kemudian sebagai riwayat menceritakan, kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, Jibril mencedok tanah kampung Sadum, diangkat tinggi ke langit,
kemudian diterbalikkan. Satu kampung habis, termasuk isteri Nabi Lut. Maknanya kita nampak Nabi Lut sebagai seorang rasul khas untuk kampung Sadum. Kampung Sadum ni, nama kampung Sadum ni diambil, diletakkan dalam kamus oleh orang-orang Inggeris, ya. Perbuatan liwat itu disebut sodomi. Sodomi itu merujuk kepada kampung Sadum nama dia. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, diutuskan kepada kampungnya yang bermasalah menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Al-Quran sebut? Ila kafatan linnas, untuk seluruh manusia, bukan satu bangsa. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, Rasulullah yang kita cintai ini, yang kita selawatkan itu, diutuskan untuk orang Arab dan bukan Arab sampai kiamat besok. Istimewa tak istimewa Nabi kita ni? Nampak? Kena kenal. Dan kerja Nabi kita ni buat apa? Basyirun wa nazirun. Dia membawa berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Siapa yang ingkar dengan perintah Allah, nazira, Nabi bagi peringatan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita berkenalan lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bila orang cakap tentang Rasulullah ni bukan sekadar kita kenal melalui kita banyak berselawat sahaja. Siapa keturunan Rasulullah ni? Pernah ambil tahu tak? Saya cuba sebut salah silah Rasulullah ni keturunan siapa. Mudah-mudahan Allah permudahkan saya. Dengar, tuan-tuan kira berapa dia punya jaringan keturunan Rasulullah ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khazimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Saya berhenti sampai Adnan. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, sepakat para ulama keturunan Nabi itu tepat sampai Adnan. Berapa semua tuan-tuan, ada kira? Berapa? Jangan suruh saya ulang balik, tak larat saya nak ulang. Berapa? 21. Muhammad bin Abdullah, kita start dengan Abdullah sampai Adnan 21. Baru kita tengok Adnan siapa? Ada orang nama Adnan di kampung ni? Ada? Pakcik Adnan ada? Adnan ni siapa? Adnan ini anak kepada Ismail. Ismail anak siapa? Ibrahim. Nampak tak siapa sekarang? Adnan bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang Rasul daripada mula sampai hujung hidup, tak putus-putus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buka Quran, tengok apa berlaku pada Nabi Ibrahim. Dia berdakwah untuk kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala. Hebat dakwah Nabi Ibrahim ni. Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim cuba mengajar umatnya berfikir. Quran menceritakan Nabi Ibrahim masuk dalam tempat berhala-berhala disusun, di mana kaumnya menyembah berhala tu. Dia masuk dalam, dipecah-pecahnya berhala-berhala dalam kuil ataupun tokong. Kemudian ditinggalkan satu patung yang paling besar. Kemudian alat pemecah patung-patung tu diletakkan di tangan patung paling besar. Bila umatnya yang menyembah berhala itu kembali untuk melakukan penyembahan, terkejut tengok semua berhala telah dipecahkan. Mereka mengatakan ni tak ada orang lain, ini mesti kerja Ibrahim. Maka mereka heret Nabi Ibrahim, disoal, kenapa engkau pecahkan patung-patung ini? Tonton tengok Nabi Ibrahim cerdik. Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang boleh menjadi saksi bahawa saya memecahkan batu-batu ini? Ada siapa nampak? Pakai otak. Kita ni diajar oleh Allah untuk lihat kebesaran Allah ni, guna otak, pakai akal kita. Nabi Ibrahim syarah lagi, kalau kamu nak tahu siapa pecah, cuba lihat alat pemecah itu ada di mana sekarang. Ada di tangan patung paling besar. Pergi tanya patung tu, dia tahu siapa buat. Kita boleh jawab kan? Patung mana boleh bercakap. Tapi puak-puak yang sudah buta hati, dia tak nampak
Patung tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Akhirnya kalah hujah. Kita jangan jadi buta hati macam umat Nabi Ibrahim ni. Dah ditunjukkan hujah, tak boleh terima. Akhirnya mereka menggunakan kuasa untuk menghentikan dakwah Nabi Ibrahim. Apa dia buat? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tak boleh berhujah, bakar hidup-hidup. Saya baca dalam beberapa kitab, terutamanya kitab Ihfazillaha Yahfazuka, tulisan Asy-Syaikh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Ketika api besar dihidupkan, Nabi Ibrahim digantung, dan bila-bila masa akan dihumban dalam api, datang Jibril. Ini pun saya nak tekankan pada tuan-tuan, hebat dakwah Nabi Ibrahim mempertahankan akidah dia. Saat-saat nak kena baling dalam api yang marak, datang Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, di saat ini, di saat genting ini, kamu ada apa-apa tak harapan nak minta tolong pada aku? Kata Jibril. Tengok apa jawapan Nabi Ibrahim. Tonton, kena belajar benda ni. Jawapan Nabi Ibrahim apa? Wahai Jibril, sekiranya engkau bertanya kepada aku, ada tak rasa harap aku kepada engkau? Aku jawab, dengan engkau Jibril, aku tak ada harap apa-apa. Tapi kalau engkau tanya aku, ada tak apa-apa harap pada Allah? Ya, saat ini aku perlukan pertolongan Allah. Nampak tak nampak tuan-tuan jawapan Nabi Ibrahim ni? Padahal Jibril tu siapa hantar? Siapa hantar Jibril ni? Allah. Tapi tak mau ada perantara. Macam itulah kita. Mulai saat ini, jangan bergantung sangat dengan manusia. Manusia pun macam kita, ada banyak masalah. Kita je nampak manusia ni bagus, ada masalah. Sama je. Semua manusia ada masalah masing-masing. Kita kena ajar diri kita macam mana Nabi Ibrahim mengajar kita. Kalau dengan kau Jibril, aku tak harap apa. Kau pun makhluk juga. Tapi kalau kau tanya pada Allah, ya, saat ini aku perlukan Allah. Di saat dia dilontarkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan api yang bersifat membakar, ya. Api itu sifatnya membakar. Allah perintahkan api tidak membakar dan selamatkan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Pisau sifatnya memotong. Api di dunia ni, tuan-tuan letak api, habis dijilatnya semua, betul tuan-tuan? Tapi pada Nabi Ibrahim, Allah perintahkan api tidak bertindak mengikut sifat dia. Orang menyaksikan Nabi Ibrahim dihantar, dihumban dalam api yang marak, sampai habis kayu-kayu dimakan oleh api. Mereka ternampak sosok tubuh manusia yang masih hidup. Jangan kata mati, baju Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, ya, umat Nabi Ibrahim ini buta lagi. Dia tak nampak kuasa Allah di belakang dakwah Nabi Ibrahim. Apa dia buat? Dihalau keluar daripada negeri. Tengok ujian Nabi Ibrahim. Halau keluar, buang negeri. Kemudian dalam usia lanjut, baru Nabi Ibrahim dikurniakan zuriat Ismail. Kemudian Allah perintahkan Ismail dibawa ke tanah tandus bersama isterinya Hajar. Satu tempat yang binatang pun tak singgah, air tak ada. Singgah di sana. Allah perintahkan Ibrahim, satu lagi ujian untuk Nabi yang hebat ini, tinggalkan Ismail dan Hajar di lembah yang tandus. Boleh bayangkan perjuangan kuat Nabi Ibrahim, yakin dengan Allah ni. Kemudian bila Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail, tuan-tuan pun maklum kan, berlarilah Hajar menaiki Safa Marwah. Tengok kalau ada air, Ismail sudah merengek-rengek kekeringan. Akhirnya Allah hantar pertolongan dengan air terpancuk keluar daripada kaki Nabi Ismail, yang air itu tidak kering sampai hari ini. Saya nak ibu-ibu mencontohi gigihnya Hajar mentaati suami dalam bab-bab ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tapi para suaminya yang guna hujah ni pula, tiap-tiap malam keluar, bini dia bising, pasal apa abang keluar malam? Jadilah kamu seperti Hajar, jangan merungut. Tengok nak pergi mana, tengok bola tak payahlah, duduk berjam-jam kedai mamak, baik duduk rumah. Tapi dalam bab-bab kerja Islam, kerja dakwah, kena raikan. Termasuk datang ceramah hari ni kan, bawa anak isteri datang sekali. Saya nak bawa lagi. Bila dah bumi tanah tandus dialiri oleh air subur, Allah perintahkan Ibrahim berhijrah. Duduklah dia di tanah yang hebat itu, yang akhirnya Mekah, bangunan Kaabah dibina. Tiba-tiba datang pula perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelih Ismail. Ya, ini pun saya nak contohi pada tuan-tuan. Didik anak kita seperti Nabi Ismail.
Kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi semalam, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Apa jawapan Nabi Ismail? Kalau itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Tuan-tuan kena didik anak pula macam Nabi Ismail. Tapi jangan pula ada pula mimpi sembelih anak lepas ni. Itu tak terpakai dah sekarang. Ya, hari ni banyak benda-benda yang pelik berlaku. Berdasarkan mimpi, berdasarkan bisik-bisikan, bunuh orang, kerat kepala orang. Pasal apa buat? Ada suara bisik. Itu lain. Itu gangguan daripada syaitan. Ini dalam kes Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim melihat ketaatan dia kepada Allah. Anak pun taat, isteri pun taat, dan keturunan inilah yang akhirnya melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dilahirkan di Mekah? Kerana bumi Mekah itu adalah bumi yang berasaskan perjuangan yang hebat Nabi Ibrahim AS. Di mana tuan-tuan nak tengok Allah mentakdirkan Rasulullah tu lahir di Mekah? Mana ayat Quran yang bagi tahu kita? Kita kena tahu tu. Itu kira surat beranak Nabi tu. Surah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Sadaqallahul azim. Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera boleh anda ikuti lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM.